Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Kami dari Kepala 18, Seksyen 8, Kursus Kejuruteraan Pembinaan dengan kod kursus DSC 12302. Tajuk tugasan kami ialah komponen rumah kami. Ini adalah ahli kumpulan saya iaitu saya sendiri, Anis Waleha binti Abdul Malik, seterusnya Aisyah Humaira binti Muhammad Alawi, Nur Syamiza binti Nik Husin, Izzat Daniel bin Mahadi dan akhir sekali Muhammad Haikal bin Muhammad Muhzani. Pengenalan bagi tajuk tugasan kami ini ialah konsep pembangunan membawa maksud yang amat luas sama ada dari segi pengertiannya maupun pelaksanaannya. Ini berikutan dengan pengertian pembangunan itu sendiri mengikut bidang-bidang yang diperbincangkan. Ada yang membincangkan dari perspektif politik dan ada yang membincangkannya mengikut perspektif ekonomi dan sosial. Oleh itu, keberbagaian bidang ini telah menghasilkan pelbagai bentuk pengertian yang amat luas dan kompleks. Bab ini membincangkan pembangunan ekonomi negara dalam konteks hubungan etnik di Malaysia. Antara perkara yang dibincangkan ialah sejarah pengembangan ekonomi Malaysia yang telah melalui beberapa perubahan bermula daripada era pra-penjajah sehingga kini. Penumpuan diberikan kepada dasar-dasar pembangunan ekonomi negara seperti dasar ekonomi baru, dasar pembangunan nasional DPN dan dasar wawasan negara DWN. Dasar-dasar ekonomi tersebut bukanlah hanya tertumpu kepada pembangunan ekonomi semata-mata tetapi juga penekanan diberikan kepada aspek keadilan sosial bagi semua kaum di Malaysia. Seterusnya, saya akan menerangkan elemen jenis dan lokasi bagi setiap ahli kumpulan saya. Bagi elemen pertama ialah lantai dan kemasannya. Jenis elemen ini ialah lantai bawah padu. Lokasi bagi elemen ini ialah nombor 523, Lorong 1A, Taman Matanjaya, Jalan Matanjaya 93050 Kuching, Sarawak, iaitu kediaman saya sendiri. Elemen yang kedua ialah tingkap dan pintu. Tingkapnya ialah jenis casement window dan pintunya ialah sliding door. Lokasi bagi elemen ini ialah nombor 28, Kampung Pematang Bonglai, Besar, Air Hitam 06150 Kedah, iaitu kediaman Syamiza. Elemen yang ketiga ialah dinding dan kemasannya. Jenisnya ialah bata. Lokasinya ialah nombor 246, Jalan Seri Jenaris 4, Taman Seri Jenaris, Tikam Batu 08600, Sungai Petani, Kedah. Elemen ini ialah dari kediaman Aisyah. Elemen yang keempat ialah bumbung dan kemasannya. Jenis bagi elemen ini ialah bumbung limas Belanda dan lokasinya ialah nombor 16, Jalan TPP 2/1, Jalan Pegira Pelangi 4800, Rawang Selangor, iaitu kediaman Haikal. Elemen yang terakhir ialah elemen tiang dan kemasannya. Jenis elemen ini ialah tiang konkrit bertulang dan lokasi bagi elemen yang terakhir ini di nombor 37, Jalan Tasik Biru 5, Taman Tasik Biru Kundang 48050, Rawang Selangor, iaitu kediaman Izzat. Saya akan menerangkan bagi elemen pertama iaitu lantai dan kemasannya. Lantai merupakan bahagian permukaan rata yang menerima segala beban hidup dan beban mati yang dikenakan ke atasnya. Lantai meliputi keluasan ruang bangunan. Lantai memainkan peranan yang penting dalam sesebuah bangunan dan ia menyediakan permukaan yang rata kepada bangunan. Pemilihan satu-satu jenis lantai dibuat semasa kerja-kerja mereka bentuk dimulakan. Ini adalah untuk menghindarkan ketidakselesaan di masa akan datang. Antara bahan yang selalu digunakan ialah kayu, konkrit atau bahan lain yang sesuai. Lantai direka bentuk dengan kukuh bagi menjamin keselesaan dan keselamatan para penghuninya. Pemilihan bahan dalam pembinaan lantai boleh mempengaruhi kekuatannya. Lantai boleh dibahagikan kepada dua jenis iaitu lantai bawah padu dan lantai atas. Terdapat 6 faktor lantai iaitu kestabilan, kekuatan, pencegahan, kelembapan,
ketahanan lesakan, keselesaan dan penyelenggaraan. Bagi kestabilan ialah lantai yang kukuh menjamin kestabilannya dan menghalang berlakunya keretakan. Yang kedua ialah kekuatan, iaitu keupayaan menanggung beban hidup dan beban mati, serta menahan segala tekanan yang diterima oleh lantai. Seterusnya, yang ketiga ialah pencegahan kelembapan lantai. Hendaklah berupaya menentar resapan air dan mencegah kelembapan berlaku di dalam bangunan. Faktor yang keempat ialah ketahanan lesakan, iaitu tahan lama tanpa mengalami kerosakan. Faktor-faktor yang diambil kira ialah sifat-sifat menentang keretakan kikisan, kebakaran, aksid, reput, minyak, serangga dan sebagainya. Faktor yang kelima ialah keselesaan, iaitu aspek selesa termasuklah panas atau sejuk, bunyi penepat suara, licin tanpa gelicin dan seronok mata memandang. Faktor yang keenam ialah penyelenggaraan, iaitu ini merujuk kepada sifat lantai yang tahan rasak serta senang dibersihkan, tidak payah dijaga atau dibaiki selalu. Terdapat dua jenis lantai, iaitu lantai bawah padu atau lantai atas. Bagi lantai bawah padu ialah lantai ini disokong oleh tanah kerana dibina di atas tanah. Strukturnya terdiri daripada lapisan asas, lapisan kedap, lapisan konkrit, membran kalis lembap, lapisan skrit dan lapisan kemasan. Bagi lantai atas pula ialah strukturnya terdiri daripada lapisan konkrit bertulang dan lapisan kemasan. Terdapat juga lantai atas yang dibina dengan menggunakan bahan seperti keluli, kayu dan lain-lain. Langkah-langkah pembinaan lantai bawah padu yang pertama ialah lapisan asas satu pejal. Penyerangan bagi langkah pertama ini ialah dibina selepas tanah tapak bangunan telah diratakan dan bertujuan untuk mengelakkan berlakunya mendapan lantai. Letakkan batu kelikir atau pecahan bata atau pecahan konkrit setebal 150 mm hingga 300 mm. Kemudian lapisan tersebut dipadatkan. Langkah yang kedua ialah lapisan kedap. Lapisan ini merupakan lapisan pasir yang diratakan di atas lapisan asas. Pasir setebal 25 mm hingga 50 mm digunakan untuk menutup celah batu. Kemudian lapisan ini dipadatkan bagi memudahkan kerja konkrit. Seterusnya, langkah yang ketiga ialah lapisan konkrit, iaitu selepas lapisan kedap diratakan dan dipadatkan, lapisan konkrit dibina. Letakkan tertulang keluli dan tuangkan bajuan 1/2 konkrit setebal 100 mm hingga 150 mm bergantung kepada kegunaannya serta jenis tanah yang menanggungnya. Padatkan lapisan ini dan lakukan proses pengawetan. Langkah keempat pula ialah lapisan membran kalis lembap. Penerangan bagi elemen ini ialah lapisan membran kalis lembap digunakan untuk menghalang air bumi daripada naik ke permukaan lantai. Lapisan ini sekurang-kurangnya berada 150 mm daripada aras tanah. Bitumen merupakan bahan yang biasa digunakan. Yang kelima pula ialah lapisan skrit. Lapisan ini diturap di atas lapisan konkrit bertujuan untuk mendapatkan permukaan yang rata dan bersih bagi memudahkan pemasangan kemasan. Langkah yang terakhir sekali ialah lapisan kemasan. Kemasan digunakan untuk menampakkan permukaan yang lebih menarik dan perkara ini bergantung kepada ciri-ciri yang dikehendakinya. Pemilihan kemasan juga perlulah bersesuaian dengan ruang tersebut. Alatan, mesin dan peralatan yang digunakan bagi pembinaan lantai ini antaranya ialah sudip, alat aras spirit, kulir tepi, pemaras kayu, pemaras keluli, pita pengukur, penyodok, kereta sorong, penyapu konkrit, sesiku keluli, baldi, penukul, pencakar, tali, pembenang, paku, jubin, mesin pembancuh dan mesin pemadat plat. Lantai bawah padu dan lantai kayu ini terdapat kelebihan dan kelemahannya. Bagi kelebihan
Lantai bawah padu ini ialah bahan untuk menghasilkan konkrit senang diperoleh, kurang penyelenggaraan dan tinggi rintangan api. Tahan lama, bahan kedap air dan penebak haba yang baik, dan mempunyai kekuatan mampatan yang tinggi. Bagi kelebihan lantai kayu pula, ialah kayu senang diperoleh. Lantai ini ialah penebak haba dan elektrik yang baik, mempunyai ketahanan lesakan yang tinggi jika diawet. Mudah untuk dikerjakan seperti dipotong, dipaku dan dirata, dan mempunyai rupa dan kemasan yang cantik apabila disapu dengan bahan kemasan. Bagi kelemahan lantai bawah padu ialah mempunyai kekuatan tegangan yang rendah, sukar diubah bentuk apabila konkrit mengeras dan mempunyai ketempatan yang tinggi. Bagi kelemahan lantai kayu pula ialah mudah terbakar, kecenderungan berlaku pengembangan dan pengecutan, dan mudah diserang oleh serangga. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Hai, saya Nora Syarmiza binti Ning Hussein, nombor matrik AA212287. Saya akan menerangkan struktur tingkap dan pintu. Tingkap merupakan satu bukaan yang dibuat pada dinding untuk membolehkan cahaya matahari masuk menerusinya. Tingkap juga dikemaskan dengan bahan lux sinar atau lux cahaya yang dipasangkan kepadanya. Selain daripada fungsinya yang membenarkan cahaya menembusinya, bahan-bahan tersebut juga bertindak sebagai penghalang kepada angin dan hujan. Sesebuah bangunan juga mempunyai pengudaraan yang bagus dengan adanya tingkap. Jadi, setiap struktur pasti adanya faktor pemilihan yang tertentu. Faktor pemilihan bagi tingkap dan pintu ialah sama. Jadi, faktor yang pertama ialah melihat desain tingkap dan pintu. Setiap rumah mesti memiliki reka bentuk yang tersendiri. Untuk hiasan yang paling yakni dengan menggabungkannya antara garis datar dan juga tegak. Seterusnya, faktor yang perlu dilihat ialah jenis model tingkap dan pintu. Hal ini kerana terdapat satu pintu yang berdaun dan pintu dua. Jika dilihat dari segi cara membukanya, terdapat jenis cara membuka pintu iaitu dengan cara didorong dan digeser. Begitu juga dengan tingkap yang mempunyai pelbagai jenis cara bukaannya yang perlu dipertimbangkan. Pemilihan warna juga dapat menyesuaikan pintu dengan cat dinding. Warna juga mempunyai daya tarikan yang cantik bagi sesebuah rumah atau bangunan. Kos pembelian juga perlu dipertimbangkan kerana perlu mengikut bajet yang ditentukan bagi pembelian pintu atau tingkap untuk mengelakkan bajet yang tidak mencukupi. Faktor keselamatan amat penting untuk mengelakkan berlakunya perubahan fizikal ketika perubahan cuaca dan udara. Elemen pencahayaan semula jadi turut penting untuk meletakkan kedudukan tingkap dan pintu untuk mendapatkan pencahayaan daripada matahari. Seterusnya, saya akan menerangkan jenis tingkap yang terbahagi kepada tiga, iaitu tingkap casement, tingkap egress dan tingkap jealousy. Tingkap casement mempunyai sistem pengendalian yang mudah dan reka bentuk yang bertahan dengan keperluan reka bentuk serta mudah untuk dibersihkan apabila dibuka dan kedua-dua belah boleh dibersihkan dari dalam. Selain itu, tingkap egress juga dikenali sebagai tingkap pintu keluar. Tingkap ini juga digunakan untuk masuk atau keluar apabila berlakunya kecemasan. Tingkap ini juga meningkatkan nilai rumah dan rakaman persegi keseluruhan. Tingkap jealousy pula merupakan tingkap kaca yang selari yang ditetapkan dalam bingkai. Tingkap ini sesuai untuk rumah lama dan terdapat engkol yang membuka setiap bilah. Bagi kaedah pembinaan tingkap casement pula terdapat 9 langkah. Langkah pertama ialah menyediakan semua alatan dan bahan seperti membeli tingkap casement dan alatan yang diperlukan. Pemilihan bahagian dinding perlulah ke arah yang mendapat cahaya matahari, iaitu ke arah selatan jika mahukan sinaran matahari. Menanda kedudukan tingkap tersebut dengan menggunakan tali benang sebagai penanda. Selanjutnya, lintol juga dipasang pada bahagian atas tingkap dan bata akan disusunkan pada bahagian atas lintol apabila mencapai bahagian tingkap. Memasang cerun juga penting untuk meninggalkan jurang pemasangan yang kecil ketika pemasangan bingkai dan pembukaan untuk membantu pergerakan bahan dengan menggunakan skru, pisau dan silikon silen.
Cerun juga dihiaskan dengan menggunakan panel sandwich, silen atau profil tambahan dan skru. Kerja pemasangan tingkap pada bawah bingkai dilakukan dan kerja penyambungan dengan bingkai dilakukan dengan menggunakan bendungan. Semua tingkap yang dipasang perlu kemas dan sesuai dengan saiz bingkai. Seluruh pemasangan diperiksa. Peralatan, mesin dan alatan yang digunakan bagi pembinaan ini ialah tangga, tali benang, pita pengukur, pemutar skru mekanikal, tingkap casement, skru, buih poliuretana, silikon silen, pisau panel sandwich dan bingkai tingkap casement. Perbandingan antara tingkap casement dan tingkap jelisi mempunyai kelebihan dan kekurangan yang tersendiri. Kelebihan bagi tingkap casement ialah mempunyai penebat bunyi yang baik, harga yang berpatutan dan lebih ringan serta mempunyai penjagaan yang mudah. Bagi kelebihan tingkap jelisi pula ialah cantik dan lebih tradisional serta mempunyai ukiran yang berseni, penebat bunyi yang baik dan harga yang berpatutan. Kelemahan bagi tingkap casement pula ialah senang bengkok dan profil aluminium tidak melepaskan udara. Kelemahan tingkap egress pula ialah mengambil masa yang lama untuk pembinaan kerana mengikut saiz yang tertentu serta mengalami masalah kayu yang kembang dan kecut. Pintu merupakan satu bukaan di dinding atau berfungsi sebagai penyekat bagi membolehkan keluar masuk. Pintu juga merupakan bahagian yang menghubungkan antara satu ruangan dengan satu ruangan yang lain. Daun pintu ialah satu perintah pejal pada sesuatu bukaan. Daun pintu ini dapat menghalang kemasukan, perintah kepanasan dan juga merintangi cuaca. Terdapat pelbagai jenis pintu antaranya pintu ayun, pintu geser, pintu lipat, pintu putar dan pintu rail. Pintu ayun merupakan pintu yang paling banyak digunakan dalam pembinaan bangunan. Jenis bukaan atau tutup dengan cara didorong atau ditarik. Hampir semua rumah menggunakan pintu ayun kerana ensel yang mudah dipasang. Pintu ini juga diperbuat daripada kayu, plastik dan aluminium. Pintu geser dapat dibuka dengan menggeser pintu ke kiri dan ke kanan. Kebiasaannya, pintu ini digunakan di ruang yang sempit kerana tidak memerlukan ruang untuk mengayunkan pintu dan banyak digunakan pada almari pakaian kerana nampak lebih kemas. Pintu lipat kebiasaannya terdapat pada bilik tidur, ruang keluarga atau kawasan taman belakang rumah. Seterusnya, cara membuka atau menutup dengan menggeser. Pintu putar merupakan pintu automatik adalah pintu yang paling canggih. Model ini dapat mempertahankan suhu yang stabil di dalam dan di luar ruangan agar tidak bercampur. Akhir sekali, pintu rail. Pintu ini diperbuat daripada kayu dan dipasang secara menegak. Pintu ini juga mudah untuk ditolak kerana terdapat landasan rail. Kaedah pembinaan yang pertama dilakukan bagi pintu ialah menyediakan bahan dan alatan dengan memastikan dalam keadaan yang baik. Kemudian, menyiapkan satu set rail pintu dengan satu set slot kunci. Memasang dua pasang roda pada bahagian atas pintu menggunakan pemutar skru elektronik. Slot kunci juga dipasang pada pintu dan pegangan pintu juga dipasang. Lubang yang segaris pada bahagian bawah pintu dibuat sebagai penahan pintu dengan kedalaman 1 cm dan lebar 1 cm. Seterusnya, pasang bahagian rail yang dipasang di dinding dengan ukuran yang sesuai. Pasang penahan bahagian pintu. Melakukan ujian dengan menggeser pintu. Peralatan, mesin dan alatan yang digunakan pada pembinaan pintu ini ialah mesin strut, penukul, gergaji, sesiku, pita pengukur, pemutar skru dan pemutar skru mekanikal. Perbandingan antara pintu geser dan pintu ayun ialah mempunyai kelebihan dan kelemahan yang tersendiri. Kelebihan bagi pintu geser ialah mengubah ruang yang sempit menjadi lebih terbuka dengan luas, menjimatkan ruang dan boleh digunakan pada pembahagi bilik. Kelebihan bagi pintu ayun pula ialah mempunyai pelbagai kaedah pembukaannya, gaya yang pelbagai dan mudah dipasang. Kelemahan bagi pintu geser ialah memerlukan peralatan yang banyak untuk dipasang dan sering berlaku kerosakan pada relnya. Kekurangan bagi pintu ayun pula ialah memerlukan ruang yang besar untuk buka tutup pintu dan terdedah terhadap proses lulu hawa.
Matric AA 212312, saya akan menerangkan elemen yang telah dipilih oleh saya, iaitu dinding dan kemasannya. Seperti yang kita tahu, dinding merupakan struktur yang melindungi kawasan. Dinding juga merupakan satu bentuk komponen struktur yang dibina punggak. Beban yang ditanggung oleh dinding bangunan adalah daripada beban punggak yang diterima dari bumbung, lantai atau rasuk yang telah disokong di atas dinding dan beban sisi pada papak dinding hasil tekanan angin. Terdapat 3 jenis dinding utama, iaitu dinding panel, dinding tangguh beban dan dinding monolit. Selain itu, terdapat juga berbagai-bagai jenis dinding yang terdapat di Malaysia, seperti dinding bata, dinding blok silika, dinding konkrit bertertulang, dinding berpelapis, dinding panel, dinding gimsam dan lain-lain lagi. Jenis dinding ini dikenali mengikut jenis bahan yang digunakan. Dinding luar yang popular digunakan ialah dinding bata dan dinding blok silika. Saya telah memilih dinding luar jenis bata untuk dibincangkan. Jadi, apa faktor yang perlu kita pertimbangkan sebelum memilih dinding? Yang pertama ialah kestabilan. Kestabilan mainkan peranan utama dalam bangunan. Pembinaan dinding haruslah kukuh dan stabil supaya tidak mudah runtuh semasa hayatnya. Selain itu, kekuatan dinding untuk menanggung beban yang dikenakan dan beban sendiri yang dikenakan terhadapnya. Rintangan kebakaran yang bermaksud keupayaan dinding dalam menahan api bagi menjamin keselamatan atau memberikan ruang masa untuk penghuni menyelamatkan diri sekiranya kebakaran berlaku. Rintangan kelembapan di mana dinding berupaya menahan rintangan kelembapan supaya kecacatan yang serius tidak berlaku kepada bangunan. Kelembapan akan merosakkan kemasan dinding, lantai, rabuk dan mengganggu kesihatan penghuni. Seterusnya, penyerapan bunyi. Dinding yang dipilih haruslah dapat menahan serapan bunyi sama ada dari luar atau dalam bangunan itu sendiri bagi menjamin keselesaan dan ketenteraman penghuni di dalam bangunan, dan akhir sekali ketahanan dinding dalam menahan cuaca dengan mencegah hawa panas dan sejuk serta menghalang air hujan daripada meresap atau masuk ke dalam bangunan. Jadi, selepas mengetahui faktor pemilihan dinding, mari kita mengetahui jenis-jenis dinding yang terdapat di Malaysia. Yang pertama, dinding panel. Dinding panel ini merupakan kepingan papan yang mempunyai motif dan struktur yang tertentu. Biasanya, panel dinding adalah dalam bentuk 3D supaya ia menjadikan dinding lebih bervolume. Dinding yang seterusnya ialah dinding tangguh beban. Dinding ini pula merupakan elemen struktur aktif bangunan, iaitu ianya dapat menanggung berat unsur-unsur di atas berkata dinding, berehat di atasnya dengan menjalankan beratnya kepada struktur asas. Akhir sekali, dinding monolit. Dalam kes yang paling umum, dinding monolit adalah struktur konkrit bertertulang satu bahagian. Teknologi dinding monolit ini telah menyediakan pengaliran konkrit cair terus-menerus ke dalam casting, di mana asas tertulang logam dipasang. Bagaimana pembinaan dinding bata ini dilakukan dan apakah kaedahnya? Pada mula, kita membuat penandaan di tapak di kawasan yang hendak dibina atau membuat tertulang. Tapak juga hendaklah dibersihkan dan ditandakan di mana dinding akan dibina. Kuantiti bata dan mortar yang akan digunakan hendaklah dikira sebelum pembinaan, termasuk pembaziran yang mungkin berlaku. Lapisan kalis lembap diletakkan di bahagian tapak dinding. Ruang pintu dan tingkap hendaklah disediakan sebagaimana di dalam lukisan. Bata disusun di atas lapisan kalis lembap. Pada lapisan keempat, lapisan kasar dawa diletakkan. Besi permulaan pada tiang sepanjang kira-kira 600 mm boleh disediakan. Bagi dinding yang luas, pengukuh stiffener perlu diletakkan. Selain pembinaan pengukuh, semasa pembinaan tiang, besi tertulang R6 atau R10 sebanyak 600 mm disediakan. Lapisan mortar setebal 10 hingga 12 mm diletakkan untuk mengikat bata. Bagi pembinaan dinding menggunakan bata muka, perlu dipastikan bahawa pembukaan bata hendaklah bersih dan sambungan bata seragam. Dan akhir sekali, proses pengeringan. Selepas pembinaan dinding, kerja kemasan mestilah dilakukan untuk menambahkan lagi nilai estetika. Yang pertama, sebelum kejayaan dibuat pada dinding selalu perkhidmatan dalaman untuk pendawaian elektrik dan mekanikal serta perpaipan
membersihkan dan membasahkan permukaan dinding, memeriksa keratan dan kedudukan tegak dinding, kejalepaan dilakukan serta menghilangkan kesan pemaras. Ini merupakan alatan, mesin dan peralatan yang digunakan sewaktu proses pembinaan dinding dijalankan. Seterusnya, mari kita mengetahui apa perbandingan dinding yang telah saya pilih, iaitu dinding bata dengan dinding lain seperti dinding monolit. Kelebihan dinding bata ialah tahan panas, saiz yang agak kecil, harganya murah, mudah melekat, cukup untuk menggunakan campuran simen dan pasir biasa. Selain itu, apa kelebihan dinding monolit? Dinding monolit mempunyai ketahanan dan kualiti pembinaan sangat tinggi. Tidak memerlukan kejalepaan dinding, pembinaan yang pantas serta boleh menjadi dinding luar dan dinding dalam. Selain kelebihan, setiap dinding pasti mempunyai kekurangan tersendiri. Bagi dinding bata, suhu ruangan tidak stabil kerana ianya mudah menyerap panas dan dingin. Dinding bata juga agak berat, menjadikan lebih banyak beban pada struktur rumah. Selain berat, dinding bata juga agak membazir disebabkan penggunaan pelekat yang banyak. Bata juga mengambil masa yang lebih lama untuk dipasang. Bagi dinding monolit pula, dinding ini memerlukan kotak acuan khas. Pembinaan dan penyelenggaraan dinding monolit juga sukar. Selain itu, ianya juga memerlukan banyak pekerja mahir untuk memasang pada kedudukannya. Dan akhir sekali, dinding monolit merupakan penebat bunyi yang lemah. Assalamualaikum. Baiklah, sekarang saya akan meneruskan pada bahagian elemen bumbung dan kemasannya. Bumbung yang kami pilih ialah bumbung limas Belanda. Baiklah, bumbung merupakan bahagian teratas di dalam struktur suatu bangunan. Dia dibina sama ada berbentuk rata atau curam bagi memberikan perlindungan daripada angin, panas dan hujan kepada bangunan. Bahan yang digunakan untuk membina struktur bumbung ialah daripada kayu, keluli dan konkrit. Bentuk bumbung boleh dijadikan identiti bagi sesebuah bangunan. Selain itu, bumbung menerima beban hidup daripada angin, hujan dan salji serta beban mati iaitu daripada tangki air, berat kemasan bumbung sendiri tanpa mengalami lenturan atau pesongan yang berlebihan sehingga berlaku perubahan bentuk. Beban hidup tersebut akan dipindahkan kepada kemasan bumbung sebagai beban teragih seragam. Kedua-dua beban ini akan dipindahkan kepada gulung-gulung, seterusnya ke kasau bumbung sebagai beban tumpu. Beban tersebut akan dipindahkan ke plat dinding dan akan diagihkan melaluinya kepada tiang. Seterusnya adalah faktor-faktor pemilihan jenis bumbung. Terdapat 8 faktor pemilihan jenis bumbung. Yang pertama adalah bentuk bangunan. Bangunan yang berbentuk sederhana sesuai dibina dengan bumbung curam dan bangunan yang berbentuk kompleks sesuai menggunakan bumbung rata. Faktor yang kedua ialah nilai estetik. Nilai keindahan semula jadi yang menentukan jenis bumbung. Faktor seterusnya adalah saiz bangunan. Biasanya bumbung curam sesuai bagi bangunan kecil dan bumbung rata pula sesuai bagi bangunan yang besar. Seterusnya adalah faktor ekonomi. Kos pembinaan dan penyelenggaraan dari semasa ke semasa hendaklah diambil kira dalam menentukan pemilihan jenis penutup bumbung. Setengah penutup bumbung seperti kepingan keluli berombak dan megabani tidak tahan lama dan kos penyelenggaraannya hendaklah dimasukkan ke dalam penyeraan. Seterusnya adalah kemungkinan ubah suai. Pengguna mungkin ingin menukar kemasan yang digunakan untuk bumbung pada masa akan datang. Faktor yang seterusnya adalah kemudahan penyelenggaraan. Bumbung perlu diselenggara dari semasa ke semasa untuk memastikan ia dapat berfungsi dengan baik. Penyelenggaraan yang dilakukan adalah seperti untuk pembersihan dan membaiki kerosakan. Faktor yang ketujuh adalah bebanan bumbung. Jenis kemasan yang dipilih juga perlu diambil kira kerana ia merupakan beban utama kepada bumbung yang akan melibatkan kos keseluruhan bangunan. Dan faktor yang terakhir adalah cuaca dan kehendak cahaya. Bumbung yang hendak dipilih mestilah sesuai dengan cuaca di kawasan tersebut. Baiklah, terdapat dua jenis bumbung yang sering digunakan. Pertama adalah bumbung curam. Bumbung curam merupakan bumbung yang mempunyai kecuraman di antara 10 darjah hingga 70 darjah. Kasau diletakkan di atas plat dinding dengan cerun yang dipilih hingga ke perabung. Cerun bumbung curam yang dipilih hendaklah bersesuaian dengan lebar dan tinggi dinding. Antara contoh bumbung curam ialah bumbung limas Belanda, bumbung tebing layar, bumbung layang, bumbung pisang sesikat dan lain-lain lagi.
Baiklah, seterusnya adalah jenis bumbung rata. Bumbung rata mempunyai kecuraman yang tidak melebihi 10 darjah. Bumbung rata juga dibina sama ada menggunakan konkrit, kayu, kaca dan sebagainya. Baiklah, seterusnya merupakan kaedah pembinaan bumbung limas Belanda. Antara komponen asas bagi struktur bumbung ialah kasau, perabung dan plat dinding. Seterusnya adalah langkah pemasangan bumbung limas Belanda. Pertama adalah pemasangan kekuda bumbung. Kerja pemasangan bumbung akan dilakukan oleh pekerja yang mahir setelah kerja mengikat bata selesai. Kekuda bumbung dipasang dengan cara menggabungkan pengikat, juriau silin, kasau penumpang dan sebagainya. Kekuda bumbung dibina dengan kayu yang dipotong mengikut saiz yang telah ditentukan. Disebabkan kekuda dibina daripada bahan kayu, maka sambungan akan dilakukan dengan menggunakan paku. Langkah kedua adalah memasang kerangka bumbung. Bagi memasang kerangka bumbung, letakkan plat tembok di atas masuk bumbung kemudian dipaku. Kemudian letakkan tertulang perabung di atas tiang dan pakukan sambungan tersebut. Seterusnya, kekuda dipasang di antara tiang dengan tiang lain. Pastikan jarak di antara kekuda adalah 2 sahaja. Jika jarak kekuda terlalu dekat, kerangka yang dibina perlulah terdiri daripada kasau dan beroti. Jarak antara beroti adalah bergantung kepada saiz atap genting yang digunakan. Beroti dan kasau dibina pada kedudukan hujungnya berlebihan daripada paras dinding dan di hujungnya dipakukan dengan papan muka untuk pembinaan tumpu kasau. Baiklah, langkah terakhir merupakan pembinaan penutup bumbung iaitu kemasan bumbung. Bahan untuk menutup bumbung mestilah bersifat kalis air. Penutup bumbung genting tanah liat telah digunakan bagi kemasan bumbung ini. Penutup bumbung jenis genting tanah liat ini diperbuat daripada tanah liat serta melalui proses pemanasan bagi tujuan pengeringan. Baiklah, berikut merupakan alatan, mesin dan peralatan yang digunakan semasa pembinaan bumbung. Antaranya ialah peranca, perabung U, getah rabung, bahan penebak haba, paku, kren, kayu resak, genting tanah liat dan penukul. Baiklah, berikutnya adalah pembandingan dua jenis bumbung, iaitu bumbung curam dan bumbung rata. Bagi bumbung curam, kelebihannya adalah ruang kosong memberikan sistem pengudaraan yang baik. Ruang kosong ini boleh dijadikan tempat penyimpanan atau ruang yang unik. Selain itu, ruang kosong ini juga, bumbung curam ini juga memiliki daya tarikan yang tinggi dan cantik. Bagi kelebihan bumbung rata pula adalah permukaan atas yang luas boleh digunakan untuk ruang riadah atau dijadikan sebagai tangki air. Selain itu, pertindihan tingkat atas akan berfungsi sebagai struktur sokongan untuk bumbung dan kelebihan yang terakhir adalah memberikan rumah itu rupa yang asli. Baiklah, seterusnya kepada kekurangan bagi bumbung curam. Kekurangan bumbung curam adalah kos yang tinggi untuk pembinaan bumbung curam. Selain itu, pemasangan bumbung curam juga adalah sangat sukar dan kemasan bumbung curam mudah pudar warna. Bagi kekurangan bumbung rata pula, keperluan lapisan kalis air yang sangat tinggi bagi bumbung rata. Bumbung rata perlu memasang longkang dalaman dan air mudah bertakung jika berlaku kegagalan longkang pada bumbung rata. Assalamualaikum, saya Izzat dan saya akan menerangkan tentang tiang dan kemasannya. Okey, beberapa pengenalan untuk struktur tiang. Yang pertama, tiang ialah struktur bernegak yang berfungsi untuk menahan beban dan dirasuk dan diagihkan ke asas bangunan. Antara beban yang ditanggung oleh tiang ialah beban mati, beban kenaan dan beban daripada daya angin. Pelbagai bahan boleh digunakan untuk membina tiang. Ianya bergantung pada struktur bangunan yang ingin dibina. Tiang boleh dibina dengan dua kaedah, iaitu sama ada tuang di situ atau pratuang. Okey, seterusnya ialah faktor-faktor pemilihan tiang. Yang pertama, kepugakan tiang. Kepugakan tiang mestilah bersudut tepat 90 darjah dengan rasuk. Kepugakan tiang boleh diukur dengan menggunakan alat spirit atau pendulum dan benang. Okey, yang kedua, kelurusan tiang. Jarak di antara tiang dan benang mestilah sama bagi setiap tiang yang dibina. Yang ketiga, saiz dan ketinggian tiang. Saiz acuan yang dibina hendaklah sebagaimana saiz dan tinggi tiang. Yang terakhir, saiz, jenis dan panjang besi tertulang. Saiz, jenis,
dan panjang besi tertulang perlulah seragam untuk mengelakkan sebarang kecacatan pada struktur bangunan dan boleh mengakibatkan keruntuhan bangunan yang ingin dibina. Okey, seterusnya, bagi jenis-jenis tiang, terdapat 4 jenis tiang. Yang pertama, tiang keluli, tiang kayu, tiang batu bata dan tiang konkrit. Baiklah, seterusnya ialah kaedah pembinaan tiang konkrit bertertulang. Okey, langkah pertama bagi kaedah pembinaan tiang ialah membina tertulang tiang. Untuk membina tertulang tiang, keluli tegangan tinggi telah digunakan sebagai tulang tiang. Tertulang diikat bersama keluli lembut ataupun disebut sebagai link. Tertulang yang sudah siap diikat dan dipasang akan dibawa ke tapak pembinaan dan didirikan di atas tertulang asas yang telah ditanam di bawah tanah. Okey, bagi langkah kedua. Langkah kedua ialah membina dan melaraskan kotak acuan. Kotak acuan terdiri daripada 3 bahagian iaitu perembat, pengikat dan pendinding. Kotak acuan hendaklah berbentuk segitiga 4 dan diatur dalam keadaan tegak. Pemasangan kotak acuan adalah untuk mengukuhkan lagi tupang apabila diisi dengan konkrit. Kedudukan kotak acuan mestilah dilaraskan kepada sudut 90 darjah. Bagi melaraskan kotak acuan, ianya dilakukan dengan menggunakan tali pembenang yang digantung pada kayu yang sama panjangnya dengan kotak acuan dan dilaraskan sehingga tepat. Setelah kotak acuan seimbang, tupang diletakkan supaya kedudukan tiang berada pada sudut 90 darjah. Langkah ketiga ialah menggaul bancuhan konkrit. Konkrit dibancuh dalam nisbah 1, 2 dan 4. Bancuhan terdiri daripada simen, batu bau kasar, batu bau halus, pasir dan air. Bancuhan digaul dengan menggunakan mesin penggaul konkrit ataupun disebut sebagai mixer. Bancuhan dibiarkan di dalam mixer untuk berputar selama 2 minit supaya bancuhan menjadi sebati. Seterusnya, langkah keempat, menuang konkrit ke dalam kotak acuan. Setelah bancuhan konkrit sebati, perancah digunakan untuk membawa acuan konkrit yang sudah sebati naik ke bahagian atas. Acuan konkrit dituang ke dalam kotak acuan sehingga paras yang dikehendaki. Dan kotak acuan digoncang dengan perlahan bagi memadatkan bancuhan konkrit. Setelah bancuhan siap dituang, bancuhan konkrit dibiarkan selama 2 ke 3 hari untuk proses pengerasan. Langkah kelima ialah menanggalkan kotak acuan. Setelah bancuhan konkrit mengeras, kotak acuan akan ditanggalkan. Kotak acuan ditanggalkan secara perlahan bagi mengelakkan kecacatan pada permukaan konkrit. Proses penampalan akan dilakukan jika terdapat ruang udara pada struktur tiang selepas menanggalkan kotak acuan. Langkah keenam ialah kemasan. Kemasan dilakukan untuk menghasilkan struktur tiang yang cantik dan sempurna. Seterusnya, alatan, mesin dan peralatan yang digunakan bagi pembinaan struktur tiang ialah simen, batu bau kasar, pasir, air, kotak acuan konkrit, penyodok konkrit, tong konkrit, paku, pita pengukur, gergaji, tali pembenang, penukul, mesin penggentar konkrit, mesin pembancur konkrit ataupun dikenali sebagai mixer, besi tertulang dan akhir sekali mesin pemecah konkrit. Akhir sekali ialah pembandingan jenis tiang. Tiang yang dibanding ialah tiang konkrit bertertulang dan tiang batu bata. Okey, kelebihan tiang konkrit bertertulang ialah tiang konkrit bertertulang merupakan penebat haba yang baik. Seterusnya, tiang konkrit bertertulang lebih fleksibel dan boleh digunakan untuk tapak pembinaan yang lain. Okey, bagi kelebihan tiang batu bata. Tiang batu bata memakan kos yang rendah untuk membina dan proses pembinaan tiang batu bata lebih mudah berbanding tiang konkrit bertertulang. Okey, bagi kekurangan tiang konkrit bertertulang ialah tiang konkrit bertertulang memakan kos yang sangat tinggi untuk pembinaan dan tiang konkrit bertertulang mempunyai kekuatan mampatan yang rendah. Okey, bagi kekurangan tiang batu bata. Kekurangan tiang batu bata ialah struktur yang kurang seragam. Dan akhir sekali, kekurangan tiang batu bata ialah ianya terjejas oleh perubahan suhu di kawasan sekitar.
Baiklah, kesimpulan daripada tugasan ini adalah kita boleh membuat kesimpulan bahawa terdapat beberapa jenis komponen dalam item yang disenaraikan seperti bumbung, tangga, dinding, tingkap, pintu dan lantai serta shielding, rasuk dan penyambung. Perkara yang dinyatakan adalah perkara yang terlibat dalam pembinaan superstruktur bagi sebuah bangunan. Kami juga dapat meneliti pemukusan setiap item ini. Struktur bangunan adalah sangat penting semasa membina kerana ia berfungsi untuk menyokong beban bangunan dan mengukuhkan bangunan. Adalah penting untuk mengkaji terlebih dahulu struktur bangunan sebelum memulakan pembinaan. Baiklah, sekian saja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.